Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita pagi Sabah edisi Ahad 4 September 2022 bersama saya Muhammad Dihya Sahlan. Usahawan belia dialu-alukan memohon skim Jaya Usahawan Belia Sabah Syabas sebanyak RM10,000 bagi melonjakkan ekonomi golongan itu sekaligus memulihkan perniagaan mereka yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, kerajaan negeri akan mempertimbangkan penambahan jumlah peruntukan sekiranya ianya tidak mencukupi. InsyaAllah kita akan pertimbangkan, kerana itulah banyak inisiatif-inisiatif ataupun bantuan untuk orang muda ini, sama ada dalam bidang perniagaan ataupun dalam bidang-bidang yang tertentu. Kita mahu mereka melibatkan diri dalam usahawan ataupun perniagaan, sama ada secara kecilan ataupun yang lebih besar lagi. Beliau ditemui pemberita di Tuaran bagi mengulas mengenai skim itu. Skim Jaya Usahawan Belia Sabah merupakan salah satu inisiatif Hala Tuju Sabah Maju Jaya SMJ bagi membantu usahawan belia di Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor melancarkan konvoi Semarak Hari Malaysia di Pusat Kebudayaan Rumpun Bajau Samar Sabah di Kampung Lok Batik, Tuaran. Ia merupakan anjuran bersama Institut Kerjasama Kerajaan dan Rakyat IKRAR, Jabatan Ketua Menteri, Yayasan Kebajikan Sabah, Persatuan Cakna Masyarakat Sabah dan Tuaran Youth Town Club. Bercakap kepada pemberita, Datuk Haji Ji berkata kerajaan negeri sentiasa memberi keutamaan kepada program disertai anak muda demi memastikan mereka terlibat dengan aktiviti berfaedah, positif dan sehat. Keutamaan ataupun memberi program kepada anak-anak muda ini supaya mereka dapat menyertai program-program yang berbentuk menggerakkan yang punya gerakan, kebajikan dan minda mereka. Terdahulu, Datuk Haji Ji turut menyampaikan bantuan pembelian peralatan motosikal kepada 50 penunggang P-Hailing dan bantuan prihatin kepada 150 penerima bagi kawasan Tuaran. Amat berterima kasih sebab bagi bantuan peralatan motosikal ni, memandangkan kami ni yang memang full time rider, pergi ke kerja, balik ke rumah menggunakan motosikal. Dan amat bersyukurlah dapat dibagi bantuan untuk membaiki motosikal. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk Ketua Menteri kita yang telah memberi sumbangan penyampaian sumbangan bantuan prihatin pada hari ini, dan terima kasih banyak-banyak. Semangat patriotisme perlu diterapkan sepanjang masa dan bukan hanya dizahirkan semasa sambutan Bulan Kebangsaan. Ia penting sebagai tanda penghargaan selain memperingati jasa dan pengorbanan pejuang negara terdahulu dalam memerdekakan tanah air. Kita sebagai masyarakat di mana juga berada, sama ada di luar bandar ataupun di berbagai pelosok di negara kita ini, untuk sama-sama dalam menyemarakkan semangat kecintaan kita kepada negeri dan juga negara, dan juga ianya bagi memastikan bahawa keharmonian kita ini akan sentiasa terus terjalin walaupun kita berbilang kaum. Samad bercakap kepada RTM selepas mewakili Ahli Parlimen Beluran, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi, merasmikan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2022 peringkat daerah Beluran di Beluran. Mengenai program ini, beliau berkata ia antara wadah terbaik bagi memperkukuhkan lagi semangat cintakan negara dalam kalangan rakyat berbilang kaum. Pelbagai acara diadakan, antaranya persembahan kuaya lagu patriotik oleh pelajar-pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Beluran 2, cabutan tiket bertuah, persembahan basking dan pertandingan fashion kanak-kanak. Ya, penganjuran sukan rakyat berupaya menjadi penghubung dalam mengukuhkan ikatan perpaduan kejiranan antara penduduk kampung. Sukan seumpama juga dapat membudayakan amalan gaya hidup sihat dalam kalangan rakyat, terutama golongan belia.
Sehubungan itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Dilantik, Datuk Suhaimi Nasir berkata, kerajaan akan terus komited membantu menyediakan kemudahan asas bagi membolehkan pelaksanaan aktiviti yang berfaedah untuk rakyat. Satu peruntukan untuk baik puli termasuk grandstand dan juga padang tersebut dan memagar. Dan insyaAllah dalam waktu terdekat ini pelaksanaan untuk baik puli itu akan dilaksanakan oleh pihak tertentu. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan Sukan Rakyat 3.0 di Padang Batu 16 Sandakan. Penganjuran acara sukan itu turut disambut baik penduduk kampung. Dengan tema sukan mengeratkan silaturahim dengan juga slogan PM Keluarga Malaysia. Jadi kita buat ni khas untuk kampung supaya mengeratkan semangat kejiranan di kalangan masyarakat kampung Gum-Gum. Antara acara yang diadakan ialah pertandingan pondok tercantik, acara tarik tali dan pertandingan perarakan. Baik, perkembangan semasa COVID-19, sebanyak 187 kes baru direkodkan semalam, menurun 18 kes berbanding Jumaat. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, sebanyak 181 kes berada dalam kategori 1 dan kategori 2, 1 kes dalam kategori 3 serta 5 kes dalam kategori 4. Seramai 245 pesakit sembuh manakala 263 pesakit sedang menerima rawatan dengan 15 pesakit memerlukan penjagaan kritikal. Seramai 84 pelajar terbaik pertandingan kaligrafi Cina Remaja Piala Institut Confucius Universiti Malaysia Sabah UMS 2022 menerima anugerah dalam satu majlis di bangunan Chancellery UMS Kota Kinabalu. Anugerah merangkumi prestasi cemerlang, kepujian dan anugerah populariti dibahagikan mengikut kategori sekolah rendah, sekolah menengah dan Bumi Putera. Menurut Pengarah Institut Confucius Malaysia, Dr. Loko On, pertandingan julung kali diadakan ini bertujuan memupuk rasa cinta terhadap seni tulisan kaligrafi Cina serta memperbaiki penguasaan bahasa Cina dalam kalangan pelajar. Ia turut disertai pelajar Bumi Putera dan 34 daripadanya juga merupakan pemenang. Setiap tahun aktiviti seperti ini akan diteruskan kerana sambutan sangat memberangsangkan setakat ini. Yang kita boleh nampak pada hari ini kan, jadi bukan saja pelajar atau murid Cina yang Bumi Putera pun ramai yang menyertai. Dr. Loko On ditemui pemberita selepas majlis penyampaian anugerah berkenaan. Seramai 320 pelajar mewakili 48 sekolah rendah dan menengah dari seluruh Sabah menyertai pertandingan anjuran bersama Institut Confucius UMS, Persatuan Seni Tulis Cina Kaligrafi Kota Kinabalu dan Jabatan Pendidikan Negeri. Ya, kejayaan anak kelahiran Sabah Alicia Asa, pelajar teknologi binaan Kolej Vokasional Keningau, layak sebagai 10 finalis terbaik Global Student Prize 2022 menjadi inspirasi kepada golongan muda. Ia bukanlah pertandingan bertaraf global pertama disertainya kerana sebelum ini beliau pernah memenangi Global Media and Information Literacy Youth Hackathon pada tahun 2020. Menurut Alicia, sekiranya berjaya memenangi Global Student Prize, wang kemenangan berjumlah lebih RM400,000 akan dilaburkan dalam projek Eureka Hub beliau dan menambah baik infrastruktur kolej. Beliau berkata demikian semasa menjadi tetamu di rancangan Ekspresi Sabah FM. Alicia turut menasihati golongan wanita khususnya agar berani berkecimpung dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan, seni dan matematik sekaligus mengubah persepsi masyarakat mengenai penglibatan golongan hawa dalam bidang mencabar. Pemenang Global Student Prize 2022 dijangka diumumkan penghujung bulan ini. Penduduk di PPR Bubul Ria Sempurna diminta lebih kerap mengadakan aktiviti gotong royong bagi memastikan kebersihan kawasan perumahan sentiasa terjaga. Mereka juga diminta untuk mengenal pasti dan menghapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes bagi mencegah penularan wabak denggi. Pegawai Daerah Sempurna Juraimin Jadil yakin dengan pendekatan ini, kebersihan akan dapat dikekalkan sekaligus mencegah penularan wabak penyakit.
Salah satu cara dia, kaedah dia ialah kita bawa dorang bersama-sama untuk membersihkan kawasan masing-masing, khususnya di kawasan penempatan-penempatan yang memang kita anggap bahawa kawasan itu berisiko tinggi. Seperti yang dibuat pada pagi ini, iaitu kempen, kita lancarkan kempen pencegahan denggi dan kawalan Aedes di kawasan PPR Buburia. Beliau ditemui RTM selepas merasmikan kempen pencegahan denggi dan kawalan Aedes di PPR Buburia sempurna. Sementara itu, Pegawai Eksekutif Majlis Daerah Sempurna, Ali Adam Hamzah berkata, kempen berkenan akan dipergiat pelaksananya di beberapa kawasan lain. Bukan saja di PPR Buburia ini, kita ada juga beberapa kawasan-kawasan yang dalam perkadaran yang jadi lokaliti kepada penyakit ini. So kita memang dalam sehingga hujung tahun ini kita mengadakan perancangan program-program sebeginilah. Lebih 2,000 penduduk Zon 1 dan 2 PPR Buburia sempurna menjayakan program ini yang turut mendapat kerjasama daripada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan serta Pejabat Kesihatan sempurna. Rotary Club of Kota Kinabalu Pearl bakal mengadakan majlis makan malam amal di Sutra Megaland Resort Kota Kinabalu pada 2 Oktober depan. Ia bertujuan mengumpul dana bagi membantu projek komuniti di kawasan luar bandar Sabah. Pengarahnya Datuk Aminah Amrus berkata, projek komuniti itu memfokuskan kepada pembangunan pendidikan, fasiliti dan kesihatan sekaligus memberi manfaat kepada golongan B40 luar bandar. The dinner is held to raise funds for various impactful signature community projects of the club, specifically in rural areas of Sabah, amongst which are our signature project, REAL, which is Rural Focus English for All, in collaboration with the Sabah State Education Department. Bercakap kepada RTM di Kota Kinabalu, Datuk Aminah memaklumkan pihaknya juga telah melaksanakan program pendidikan bahasa Inggeris di luar bandar Rural Focus English for All Real, melibatkan 16 buah sekolah luar bandar menelan kos keseluruhan RM192,000. Melalui program ini, pihaknya mengagihkan kamus terjemahan bahasa Inggeris Melayu, 700 buah buku bahasa Inggeris dan peralatan pembelajaran kepada sekolah terlibat. Setakat ini, program pembangunan fasiliti melibatkan projek bekalan air bersih dan sanitasi di kawasan perkampungan sedang giat dilaksanakan di Kampung Pakar, Kampung Kawian dan Kampung Manikulau, Ranau. Selain itu, kelab berkenan juga membantu seramai 16 wanita B40 mendapatkan rawatan katarak secara percuma. Baik saudara, sekian dahulu berita pagi Sabah kali ini. Saya Muhammad Dihya Sahlan. Assalamualaikum dan salam hormat.